fi Zilalil Quran, karya Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati ruh-ruh beliau. Pentafsiran ayat-ayat 21 hingga ayat 22. Nasib kesudahan orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkarkan ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa sesuatu alasan yang benar dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berlaku adil, maka gembirakanlah mereka dengan azab yang amat pedih. Ayat 21. Mereka lah orang-orang yang terhapus pahala amalan mereka di dunia dan akhirat, dan mereka sama sekali tidak akan mendapat penolong-penolong. Ayat 22. Dan kesesiaan amalan mereka yang baik. Inilah nasib kesudahan yang pasti berlaku pada mereka, iaitu azab yang amat pedih. Al-Quran tidak menentukan azab ini di dalam dunia atau di akhirat. Oleh itu, azab ini diduga akan menimpa mereka di dunia dan di akhirat. Gambaran amalan-amalan mereka yang disia-siakan di dunia dan di akhirat itu digambarkan dengan ungkapan-ungkapan yang hidup. Kerana kata-kata gambaran amalan mereka yang disia-siakan di dunia dan di akhirat itu digambarkan dengan ungkapan-ungkapan yang hidup. Kerana kata-kata habitat pada asalnya bermakna penyakit kembung perut yang dihadapi binatang yang memakan sejenis tumbuhan yang beracun, dan makanan itu merupakan penyakit yang akan membawa maut kepada binatang itu. Demikianlah juga amalan-amalan orang-orang yang kafir mungkin kelihatan mengembung besar dan hebat pada penglihatan orang ramai, tetapi perkembangan itu hanya membawa kepada kesesiaan dan kebinasaan sahaja pada hari akhirat, di mana mereka tidak akan ditolong dan dipertahankan oleh sesiapa pun. Dalam ayat ini, perbuatan mengingkarkan ayat-ayat Allah disertakan dengan perbuatan membunuh para nabi tanpa sesuatu alasan yang benar, dan tidak mungkin adanya alasan yang benar pada jenayah membunuh mana-mana nabi. Juga membunuh orang-orang yang menyuruh orang ramai melakukan keadilan, iaitu orang-orang yang menyuruh mereka supaya mengikut undang-undang dan peraturan-peraturan Allah yang ditegakkan di atas keadilan dan menghasilkan keadilan. Sebutan sifat-sifat ini membayangkan bahawa ancaman itu ditujukan kepada kaum Yahudi, kerana inilah sifat-sifat mereka di dalam sejarah mereka, dan mereka dikenal dengannya apabila disebut sifat-sifat itu. Tetapi ini tidak pula menghalangkan bahawa perkataan ini juga ditujukan kepada kaum Nasara, kerana mereka juga sehingga tarikh ini telah membunuh beribu-ribu penganut mazhab yang bertentangan dengan mazhab kerajaan Kristian Roman, termasuk mereka yang berterus terang mengikut keesaan Allah Ta'ala dan kemanusiaan Al-Masih alaihissalam. Dan mereka ini tergolong di dalam kumpulan orang-orang yang menyuruh orang-orang ramai berlaku adil. Begitu juga ancaman ini merupakan satu ancaman yang berterusan kepada setiap mereka yang melakukan perbuatan yang keji itu. Dan orang-orang ini memang ramai di setiap zaman. Eloklah kita sentiasa ingat apakah maksud Al-Quran apabila ia menyebut sifat orang-orang yang ingkarkan ayat-ayat Allah. Ayat 21. Kerana maksudnya bukanlah semata-mata ditujukan kepada mereka yang mengumumkan kalimah keingkaran mereka. Malah termasuk sama dalam sifat ini mereka yang tidak mengakui keesaan uluhiyah dan tidak menentukan ubudiyah kepada Allah yang Maha Esa sahaja.
ini secara terus terang, termasuk pengakuan terhadap keesaan pihak yang mentadbirkan kehidupan manusia dengan undang-undang dan peraturan, dengan bimbingan dan pimpinan, dengan nilai-nilai dan neraca-neraca selain daripada yang Allah tetapkan. Oleh itu, sesiapa yang dari awal lagi mengakui mana-mana kerja ini kepada yang lain dari Allah, maka dia adalah seorang musyrik atau seorang yang kafir terhadap uluhiyah Allah. Walaupun dia mengakui uluhiyah Allah dengan lidah mereka 1000 kali. Kita akan melihat di dalam ayat selanjutnya bukti kebenaran kesimpulan ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya mukallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma ya mukallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah kami dalam agamamu. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di dalam ketaatan-Mu.